العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بكله كتابه. Dan wajib pula kita i'tikad. Dan wajib pula kita i'tikadkan bahwasanya harus bagi segala pesuruh Allah Ta'ala itu segala perangai tubuh manusia. Dan wajib pula kita i'tikad. Maknanya wajib kita yakin, mana kita simpul kejap-kejap dalam hati bahwasanya harus bagi segala pesuruh Allah, yakni segala Rasul, harus bagi Rasul segala perangai tubuh manusia. Bahasa pelik ya. Baca segala perangai tubuh manusia. Nak mudah fahamnya kita sebut mana harus bagi segala Rasul-Rasul Allah berperangai seperti manusia. Nah, berperangai seperti perangai manusia. Sebab muka dia manusia. Walaupun demikian, walaupun Rasul ni ada perangai seperti perangai manusia, berperangai seperti perangai manusia, yang tiada membawa kepada kekurangan pada murtabak daripada pangkat mereka itu Rasul, pangkat yang tinggi. Maknanya wajib kita i'tikad Rasul-Rasul ni ialah berperangai seperti manusia. Namun begitu, perangai yang ada pada Rasul tidak sampai kepada tahap menjatuhkan maruah atau pangkat atau taraf seorang Rasul. Apa dia segala perangai manusia? Segala perangai manusia harus bagi Rasul seperti makan. Manusia makan, Rasul pun makan, harus. Tapi kita nak kata Rasul apa makan nasi? Tapi dia manusia kan? Dia manusia. Dia nak makan apa kita kot. Tapi kalau dia tak nak makan, Allah Ta'ala boleh beri kenyang kat dia. Pasal dia Rasul. Dia makan. Itu sifat harus. Mana tidak boleh kita kata wajib para Rasul tak makan, tak minum, tak berok, tak cinta. Mana boleh. Kita tengok Rasul manusia seperti kita. Bagaimana kita makan, Rasul pun makan. Bagaimana kita minum, Rasul pun minum. Tapi cara Rasul makan, cara Rasul minum tidak sampai kepada membawa jatuh darjah, jatuh pangkat sebagai seorang Rasul. Contohnya makan melandiri kok, makan sambil berlari kok, makan sambil tidur kok, walaupun makan dengan akhlak yang baik, dengan adab tertib. Seperti contoh sifat yang harus bagi Rasulnya ialah seperti makan dan minum dan beristri, kahwin. Harus, kalau Rasul tak nak kahwin pun tak apa. Dia manusia, bagaimana orang kahwin, dia pun kahwin. Dan berjual beli atas jalan berniaga. Mana kalau kita baca sejarah Rasul, dia jual beli, berniaga, atas jalan berniaga. Ini harus bagus. Kita nak kata Rasul tak boleh berniaga, apa masalah? Dia manusia juga. Itu dia berniaga. Selain pada berniaga, menjahit kain, tukang jahit. Nabi Idris tukang jahit kain. Itu Nabi Idris.
Dia tukar jalan. Cucuk tanah, biadab, cucuk tanah, tanah padi, tanah apa ni? Gandum. Itu tanah. Dan seperti sakit yang sedikit, hanya orang terus. Kita tahu dia nak kata, juga Rasul sakit. Tahu dia. Tahu dia nak kata begitu, Rasul ni manusia harum bagi dia nak sakit. Sakit itu sakit yang sedikit, tidaklah sakit itu berat. Kan? Jangan boleh kata, Rasul berat sakit. Jangan gitu. Itu jatuh maru'ah dia pula kan. Sakit yang sedikit saja. Dan disakiti orang. Nabi kita sendiri penuh dibuat peruntus masuk dia sedang sujud. Dilempar batu oleh masyarakat. Disakiti, menyakiti oleh manusia. Nabi-Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya semua disakiti. Yang tidur. Tidur. Mana buat orang jadi Nabi ni harus kita wajib harus bagi jadi Rasul ni makan, minum, nego, kahwin, tak sakit. Yang tidur. Yang ngantuk. Dia ngantuk. Tak kita ngantuk, dia pun ngantuk. Tak boleh kita tak itu ke Rasul tu tidur. Ada apa? Nah, Rasul tidur, dia manusia. Harus bagi dia nak tidur. Dia luka. Luka kena tikat. Kena tikat, kena anak panah. Dan terbunuh. Ada para Rasul yang mati kena bunuh. Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Mati terbunuh. Dan apa ni? Yang mentolak isteri, bercerai isteri. Ada. Di kalangan Nabi-Nabi yang mencerai isteri. Jangan lupa dalam semayang. Jangan lupa dalam semayang. Lupa dalam semayang. Contohnya, lupa baca. Lupa rakaat contohnya. Pernah berlaku pada Rasulullah. Dia semayang zuhur 2 rakaat. Bila dia semai 2 rakaat, bila sahabat beritahu, maka dia pun tambah 2 rakaat lagi, nak cukup 4. Jangan lupa pada kerjaan yang disuruh mereka itu Rasul, dengan menyampaikan dia akan pekerjaan kepada segala makhluk dan barang sebagainya. Maka sekalian itu, sekalian perkara itu, sekalian perkara itu kalau mana? Makan, minum, berkahwin, jual beli, sakit, tidur, ngantuk, dia isteri lupa oleh solat dan sebagainya itu, semua kerjaan itu lupa pada yang disuruh harus bagi segala pesuruh Allah, bagi Rasul-Rasul Allah. Jadi sebab jadi kalau orang tanya kita, kenapa Rasul juga lupa? Kenapa Rasul juga ada sakit? Kenapa Rasul makan dan minum? Kenapa Rasul berkahwin? Kenapa Rasul lupa oleh sholat? Jadi kerana ada beberapa faedah. Faedah apa? Jadi kita tak tahu. Kalau orang tanya sebab apa Rasul ni kahwin, sebab apa Rasul ni makan minum, kalau dia tak akan tak minum, Allah Ta'ala boleh wikinya sebab dia Rasul. Sebab apa dia sakit, sebab apa kena bunuh. Jadi hikmah di sebalik. Jadi berlaku pada Rasul sakit, demam, nak makan minum, semua tu kerana membesarkan pahala mereka itu Rasul. Allah Ta'ala nak besarkan. Dia ni pahala besar dah. Bila Allah Ta'ala sakit, maka dia sopan. Bila sopan, semakin besar, makin banyak pahala dia. Ada hikmah di sebalik. Ataupun hikmah di sebalik. Kalau harus tu berlaku pada Rasul, ialah untuk mengajarkan umat.
Contohnya macam mana? Kalau cuba kita bayar, kalau seorang Rasul, seorang Nabi tidak makan, tidak minum, bagaimana kita nak makan, nak minum secara yang sempurna? Jadi kita boleh contoh. Sunat makan dengan tangan kanan. Sebab apa? Sebab Rasul makan dengan tangan kanan. Kan? Sunat basuh berok dengan tangan kiri. Sebab apa? Sebab Rasul basuh dengan tangan kiri. Cuma bayar kali Rasul ni tak makan, tak minum. Kita nak makan apa? Boleh ada kita makan nasi dengan tangan kanan, dengan tangan kiri, basuh berok dengan tangan kanan. Boleh ada. Kan? Contoh teladan ni uswatun hasanah ada pada Rasul. Kalau Rasul tak makan, macam mana orang nak tiru cara makan? Kalau Rasul tak minum, macam mana nak tiru cara minum? Kalau Rasul tak sakit, macam mana orang nak ubah? Jadi bila kita tengok, Rasul sakit berubat, maka aku pun kena berubat juga. Dari itu contoh teladan. Kalau Rasul tidak lupa dalam solat, jangan kita kata Rasul itu lupa. Mana Rasul itu lupa dalam solat, ada hikmah. Hikmahnya nak mengajar kita tentang sujud sawi. Kalau Rasul ini tak lupa, tak berlaku lupa, tentu Rasul tak sujud sawi. Kalau Rasul tak sujud sawi, bagaimana kita nak belajar sujud sawi? Kalau Rasul tak nak buat, ini ada hikmah sebaliknya. Nak mengajarkan kita cara makan, mana makan yang halal, bagaimana makan yang haram, lagu mana. Kalau Rasul tak makan, tak minum, mengajar umat tentang makan, tentang minum, nascaya umat tidak akan percaya. Nak makan macam mana, dia sendiri tak makan. Kalau Rasul mengajar sunat makan dengan tangan kanan, dia nak makan, payah ke nak minum. Cuba kalau melekat mari dakwah mana tu. Kalau mereka kata tuan, jangan tidur. Orang kerja, dia start tadi tidur. Kita kata, orang akan pertikan. Orang akan pertikan. Jangan makan. Awak kena bosok. Awak start dah awak tak makan. Boleh bosok saya di sini makan. Jadi oleh kerana itulah Allah Ta'ala hantar manusia juga. Sebagai Rasul menyampaikan dakwah supaya manusia boleh diri. Hikmahnya supaya kita tahu cara Rasulullah buat. Kalau lupa gunung, nak buat macam mana? Lupa tayak, nak buat macam mana? Jadi bila berlaku pada Rasul, maka kita boleh ikut, boleh turun. Kita tahu cara. Dan maha suci mereka itu Rasul daripada bersifat dengan perangai tubuh manusia yang membawa kepada kekurangan pada murtabak mereka itu Rasul. Murtabak mana? Murtabak ni pangkat. Daripada murtabak orang makan dah murtabak. Apa benda murtabak? Pangkat. Dia faham. Jadi faham murtabak lah. Orang. Murtabak. Lain, murtabak lain. Baik. Jadi, walaupun Rasul ni bersifat dengan sifat harus, Rasul makan, Rasul minum, tetapi tidak sampailah cara makan, cara minum, cara perangai Rasul tu membawa pada jatuh maru'ah, jatuh pangkat yang maha tinggi seperti buta. Mana ada Rasul-Rasul buta? Allah Ta'ala tak lantik Rasul ni di kalangan orang buta. Allah Ta'ala lantik orang jelek. So ada orang kata Nabi Yakub buta tu. Nabi Yakub tidak buta, itu cerita dibuat-buat. Nabi Yakub tidak buta. Hanya dia kelabu, mata dia tak curah. Dulu curah, tiba-tiba tak curah. Bila tak curah, kenapa hati buta? Dia tidak buta. Kenapa mata dia tak curah? Kerana dia kuat menangis.
Sebab apa dia menangis? Kerana dia rindu pada Nabi Yusuf. Dia rindu. Dia rindu anak dia ni hilang. Rindu dia menangis, dia malam nangis. Dia sayang sangat pada anak dia nama Yusuf. Jadi bila anak-anak lain kata Yusuf ni bahagia mas, dia lepok. Jadi kuat nangis ni siapa? Mata jadi gelap. Bukan buta. Orang buta macam mana nak jadi pemimpin. Sekadar kelabu mata kerana kuat nangis sebab rindu kepada Yusuf. Ada Yusuf dihilang lah. Kerana adik-adik dia asal kita. Itu dia dibuat dalam pelakuan. Dan tuli. Ini semua ni. Sifat buta, sifat tuli ni. Sifat yang boleh menjatuhkan maru'ah. Menjatuhkan derajat pangkat seseorang. Kita orang biasa ni tak apalah buta tuli. Orang kenamaan tak nak sabar buta tuli. Jadi tak ada di kalangan Rasulnya buta dia tuli. Tuhan tak latih, Tuhan tak pilih jawatan pada orang yang buta tuli. Itu benda yang menjatuhkan maru'ah. Jadi kalau tuli buta, tentu orang tak ikut. Rasul apa tu? Tengok tak dengar. Dia tak ikut dakwah dia. Dan penyakit kudung. Penyakit kudung. Kudung ni cacat lah. Kudung. Cacat. Ada tangan kok. Ada kaki kok. Jangan sombong. Tengok pandangnya ulama dia kata bukan kudung, kudis. Ada riwayat kata kudis. Kudi lah kudi. Kudi. Ini benda yang mencacat kan. Kita orang biasa ni tak apa. Seorang Nabi lagi Rasul. Kalau ada kudis, macam mana orang nak ikut? Dia panggil, hei kau aku. Mari ikut aku. Tiba-tiba kita ni penuh kudis tu. Jadi masyarakat tengok, nak ikut macam mana cik nampak. Mesti nak dakwahnya oleh sempurna sihat. Baru orang muda itu. Jadi kalau Rasul ada kudis, ada panah, ada kurang, orang tak ikut. Tak ikut tu Rasul tu apa nak jangkit kurang dia. Rasul yang tidak ada kudis, jangkit kudis. Kudus, boleh kudis. Ada orang kata kudis. Dan sopok, tahu sopok. Sopok ni kalau orang dulu-dulu dia panggil kulit balah. Kulit balah, kulit jadi putih. Warna kulit kita ni ada merah, ada gelap. Jadi putih. Bertapung-tapung. Itu putih. Putih macam kapak kan. Jadi kita panggil sopok. Nyakit kulit kelasnya kitanya, sopok nyakit kulit. Maknanya walaupun Rasul ni seperti manusia, tapi tidak ada di kalangan Rasul ya. Ada kudis, ada sopok. Kalau ada pun sedikit-sedikit, bukan banyak. Orang kata Nabi Ayub tu naik kuning. Ada ke cerita kata Nabi Ayub ni naik kuning. Kuat kuning dia tu. Sampai isteri kuasa jijik, cabut lari. Siti saja tidak kuat. Kuning tu sedikit bukanlah kuat lah. Tak kuat macam mana isteri lari. Kuasa jijik. Isteri nak lari. Tak ada putih pun dia lari. Dia sini nak lari. Tapi isteri je ni. Benci ke suaminya lari. Walaupun tak ada putih. Jadi walaupun ada putih, tapi tak boleh kita nak skor Nabi Ayub tu. Putih tubuh dia tu mencicit kan. Tak ada siapa. Jadi walaupun Rasul ni seperti manusia, tapi Allah Ta'ala tidak beri jawatan sebagai Rasul kepada orang yang gila. Gila ni lakar. Lakar. Ada Rasul gila? Tak ada. Rasul sifatnya sidik amanah, tak boleh ditolak. Pak Karun. Dan mati pucuk. Mati pucuk.
Mati pucuk ni bukan pucuk dia, pucuk rambutan dok ni. Mati pucuk ni mana tak ada nafsu. Dia panggil mati pucuk, nafsu kelakian dia tu tumpul, tak mati pucuk. Rasa pucuk kelayu, mati pucuk. Tak ada. Allah Ta'ala tak latih orang jadi rasul ni mati pucuk. Semua rasul-rasul kahwin lah. Ada isteri, ada anak. Jangan terpotong maluan. Allah ada kok. Harus potong hujung. Allah Ta'ala tak latih orang jadi rasul orang hujung. Ondek kau tak ada. Dan usaha kau tak ada. Berarti orang yang sempurna, cukup, tak ada cacat anggota zahir dan batin. Dan baru sebagai maka sekalian itu sekalian mana? Buta, tuli, bisu, putih, sopok, gila tu tiada harus bagi segala pesuruh Allah, mana tidak ada pada Rasul. Kalau ada tu bukan Rasul. Kalau ada buat cerita sesengaja dibuat-buat untuk memburuk-burukkan para Rasul kan. Dan wajib kita etikot. Wajib pula kita percaya akan segala yang dikhabar oleh pesuruh Allah Ta'ala daripada kejayaan yang gaib-gaib. Jadi di antara kalau yang kita orang mukminat wajib beriman, wajib beretikad, wajib percaya akan segala yang dikhabar oleh segala pesuruh, mana oleh segala rasul, mana dia yang dikhabar daripada pekerjaan yang gaib-gaib. Kerjaan gaib ini bagi kerjaan yang kita tak boleh nampak dengan mata. Contohnya macam mana? Yang tiada diketahui malaikat daripada jalan wahyu daripada Allah Ta'ala. Maka wajib kita etikotkan. Contohnya, wajib kita etikot benarnya yang demikian itu, demikian segala yang dikhabar oleh Rasul. Mana apa yang Rasul cakap, apa yang Rasul beritahu, wajib kita kena percaya. Contohnya mana? Yaitu wajib kita etikot. Yaitu wajib etikot. Seperti hari kiamat lagi akan datang. Kena yakin dalam hati sesungguhnya akan berlaku kiamat. Jadi nak lihat dengan mata tak nampak lagi. Walaupun tak nampak lihat dengan mata, kalau tak berlaku lagi, tapi kita wajib percaya kiamat tu ada. Itu wajibnya. Tiada syok dalamnya hari kiamat. Tak ada syok. Tak boleh nak ragu-ragu, tak boleh nak was-was. Allah Ta'ala nas dalam Quran. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Wa anna as-sa'ah, sesungguhnya hari kiamat itu atiyatun akan datang. Kiamat akan datang. La raiba fiha. Tidak boleh sekali-kali kita ragu-ragu, tak boleh. Tak boleh kita syok padanya hari kiamat. Jadi wajib kita kena akui. Dan seperti malakul maut, mengambil nyawa yang bernyawa, sebenarnya yang mengambil nyawa, sebenarnya malakul maut, tiada syok di dalamnya. Dalam malakul maut mengambil nyawa, tak ada syok. Wajib kita kena percaya mereka malakul maut mengambil nyawa. Tak percaya pukul. Yang ambil nyawa kita dari siapa dia? Mereka. Yang beri mati Allah. Mereka cabut nyawa, dia beri mati Allah. Yuhyi wa yumit. Yang menghidup, yang mati. Tapi mereka ni, tukar dia, jawatan dia malakul maut. Dia cabut nyawa. Yang beri mati dia Allah.
seperti soal dua orang malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Ini pun wajib kita kena percaya. Pasal Nabi beritahu. Nah, wa anna so'ala Munkarin wa Nakirin fihi haqqa. Soal Munkar Nakir dalam kubur hakun adalah soal Munkar Nakir. Ya soal apa dalam kubur? Marabbuka. Jadi soalnya. Nah, wa man nabiyuka, siapa Tuhan kau, siapa Nabi kau, itu soalnya. Wa ma dinuka, apa agama kau, dia tanya. Wa ma kiblatuka, apa kiblat kau, dia tanya dah lah. Dia tanya wahai kubur nak ada siji kau, dia tanya. Nah, ada SPM ke tak ada pengaruh di sini. Tak ada. Kita kerja apa? Kita kerja jadi rasio apa? Dana menteri kau, kirayak kau? Dia tak tanya untuk semua. Dia tak tanya. Dia tanya siapa Tuhan kau? Dia tanya itu soal Munkar Nakir. Dan sesubur itu sebenarnya. Sesubur bukan. Sebenarnya kita wajib percaya di dalam kubur ada seksa, ada nikmat. Nah, Pak Nabi kata dalam satu hadis, al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah. Kubur itu ada kalanya seperti taman surga. Wa imma hufratun min hufratin nar. Dan ada kalau kubur itu seperti lubang-lubang masuk neraka. Walaupun tak masuk neraka, bila kubur macam neraka. Itu saya kubur kan. Nah, disempit. Hingga selisih sudah usul. Itu saya kubur. Kita tak nampak. Ada hikmah lah Tuhan tak menampak ni. Dan seperti keadaan kita dikembalikan Allah dan dihidupkan pada hari kiamat dan dihubungkan ke masyarakat pada masyarakat. Ini setengah daripada perkara yang diberitahu oleh Rasul yang wajib kita kena percaya, iaitu kita dikembali Allah yang dibangkit oleh Allah di akhirat. Nanti wa an-nasa' sesungguhnya ada yang terkerasan. Bila berlaku kiamat, dan kita ni akan dibangkit semula di akhirat esok. Kemudian bila dibangkit hari dihidupkan pada hari kiamat, hidup semula pada mati, hidup semula di akhirat. Dihibur di pada masa. Maka cara Allah tahu pula berbagai-bagai keadaan. Allah Ta'ala cerita dalam Quran, Yawma yunfaku bis-suri fatatuna afwaja. Allah Ta'ala nas dalam Quran, Yawma yunfaku bis-suri, pada hari ditiup sangkakala. Kiamat. Sangkakala yang kedua. Tiup yang pertama kiamat. Tiup kali yang kedua bangkit semula. Fatatuna afwaja. Maka manusia yang akan keluar daripada kubur, Allah Ta'ala kata afwaja, berpuak-puak. Berpuak-puak di pada masa. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, berpuak-puak bagaimana? Bangkit di akhirat berpuak-puak bagaimana? Bila disoal ke Rasulullah supaya mentafsirkan fatatuna afwaja, akan keluar di akhirat, maka datang orang keluar itu mengatakan Allah dalam keadaan berpuak-puak. Bila dengar sahabat tanya ni, Rasulullah menangis Rasulullah. Pasal Rasulullah tahu apa yang tersirat, yang tersurat di sebalik puak-puak ni, puak mana. Ya sana tak ada puak politik, puak pun tak ada. Ada kata tu puak enggak, puak hijau, puak biru, puak kuning enggak.
Puak-puak ni keadaan kesalahan. Lalu Nabi kata, umat aku dibangkit di akhirat besok 12 puak. Ini apa wajah berpuak-puak. 12 puak. 12 puak. Puak kat mana? Maka Rasulullah ni tahu pada sahabat. Adapun puak yang pertama keluar daripada kubur, hujung tangan, hujung kaki. Ada tangan, tak ada kaki. Bayangkan aku mana rupa tak ada tangan, tak ada kaki. Tak ada tangan, tak ada kaki. Macam buah timun batang. Macam ada kepala. Malu ada. Punggung ada, kaki ada. Tangan tak ada. Jadi bila sahabat tanya, orang yang ni dia buat dosa apa tadi ni? Pakai di akhirat tak ada tangan, tak ada kaki, kudung. Kalau tadi ni tak ada kaki biasa boleh ada nak potong cimani tu apa. Akhirat tak ada cimani ke? Ada kudung. Jadi Nabi jawab, inilah dosa orang yang di dunia dulu dia suka menyakiti jiran. Hidup dalam masyarakat menyakiti jiran. Menyusahkan orang, makanak orang, ambil orang. Nyakiti. Orang yang nyakiti jiran di dunia, akhirat besok bangkit pada kubur, tak ada tangan, tak ada kaki. Kalau dia mati tak sempat taubat. Dia hidup dari dunia Nabi orang susah. Bila dia ada ni, dia tobi ayam orang, tobi lembu, tobi kaping. Apa masyarakat susah kerana dia. Asu hilang, pasikah hilang, baju cantik hilang. Tentu dia tak pencuri. Semua orang sakit hati lah tu. Tu ada orang suka sama pencuri tak ada. Semua orang pakai sumpuk waktu kan. Ada rasa berat dia. Dia menyakiti masyarakat dengan curi ke anak kamu. Ada golongan yang kedua, Nabi kata bila sahabat tanya yang kedua tu aku hanya pula ya Rasulullah. Ada pungkuak yang kedua keluar daripada masyarakat dengan rupa babi. Bukan babi orang, tapi rupa macam babi. Muka, tangan, perut sedikit macam babi. Ngongek, apa babi. Malah ada babi di akhirat. Babi-babi dalam hutan di dunia ni. Tapi akhirat manusia berwajah babi. Di satu grup. Sama. Lalu bila sahabat tanya, golongan dua rupa macam babi ni, apa dosa dia? Maka dijawab oleh Rasulullah, ada pungkuak yang rupa seperti babi adalah umatku yang tidak solat tak semayang. Jadi mana-mana orang Islam yang tidak semayang semasa hidup di dunia, kalau mati tak sempat kotor, tak sempat taubat, bagi akhirat dalam keadaan rupa seperti babi. Kita tengok di dunia ni puasa jijik kan. Tengok babi iri kemih. Bayang. Binatang yang paling utuh, paling halus tu, kau kena masuk 7 kali. Kecil. Tapi orang yang tak solat, walaupun pagi ni dia rupa dia cantik macam artis. Cantik rupa orang, sengkok. Tapi akhirat besok ingat, kalau solat tidak diterima. Bangkit dalam keadaan rupa seperti babi. Golongan yang tiga, sahabat tanya ya Rasul, orang yang tiga ni aku mana? Golongan yang tiga Nabi jawab, perut dia besar macam ibu uji. Orang api perut dia uji macam kita lihat, macam gunung kanan. Besar macam perut. Kalau tak ada nyawa ni perut besar pun kita kata boleh jadi butuh hamil mengandung 9 bulan kau besar perut.
Tapi dia orang lelaki. Perut besar. Kan? Ada apa dosa? Dalam perut pula ada ular dan ada jengking. Boleh nampak? Boleh tengok ular tu duduk duduk lah. Duduk dalam perut. Amat dia besar. Pasal ular penuh dalam perut. Ini dosa apa? Dosa orang yang tak bayar zakat. Jadi kalau kita ada uang simpan, kalau tak dikeluarkan zakat cukup nisab cukup haus. Akhirat besok harta zakat yang kita makan tidak bayar, dia menjadi ular masuk dalam perut kita. Jadi ular dalam perut kita. Golongnya yang keempat, Nabi kata pun yang keempat, mengalir darah daripada mulut dan perutnya terjolok terholok-holok di atas bumi. Ini perut dia ni. Nah, lapar, perut dia besar, jadi perut dia jatuh. Jatuh nak rapat bumi perut. Lekot ni. Kan? Kau mulut keluar darah. Perut ni pula lapuk. Perut ni jatuh bawah. Kalau kita nak kata jenis apa, dia nyosok perut. Perut tak ke bumi. Sedang kita kata kat politik gembo-gembo lah kan. Perut di mana lah. Perut itu kan tak ke bumi. Duanya besar. Tapi perut ni rendah ke bumi macam itik gembo-gembo. Perut ni besar kan. Pas keluar darah ke mulut. Maka Nabi jawab, inilah dosa orang yang dusta dan jual beli. Dia menipu dan jual beli. Barang tak sampai 1 kilo, dia kata 1 kilo. Dia timbang, dia curi dalam timbangan, curi dalam bilangan. Tak sampai 1 biji, dia kata 1 biji. Apa pembeli dia bilang, dah percaya tak dia. Mari sekali, dia timbang sekali, walau tak sampai pun. Apalah dia memang. Jadi bila dia menipu dalam jual beli, akhirat besok keluar darah ke mulut, dia rapat bom. Macam itu kemo-kemo. Golongan yang kelima Nabi kata, buat yang kelima ni, bangkit yang akhirat besok. Dia Rasulullah nak mentafsirkan, yang tersirat, yang tersurat di sebalik patak tu nak apa lagi. Allah Ta'ala kata keluar di akhirat, datang ke pada masa apa-apa buah yang bagaimana. Itu buah yang kelima tersembunyi di belakang manusia. Busuk seperti bangkai. Tubuh dia ni busuk macam bangkai. Duk sembunyi di belakang. Macam orang takut orang lah, orang takut di belakang orang. Dia selindung tak mau ke depan. Dia selindung. Ada selindung oleh dinding dan sebagainya. Jadi aku ada kelima ni. Ayat kelima ni Nabi kata orang yang menyembunyikan maksiat, dia membunyikan dosa. Contoh lagu mana? Macam orang mati riswah. Orang nampak ke dia mati riswah, orang tak nampak. Dia mati secara sembunyi. Dia tidak beritahu. Kenapa riswah tak? Kalau orang nak bagi riswah, orang beritahu kan? Orang pergi senyap-senyap. Dia riswah kan? Amal membunyikan dosa. Dia buat dosa secara tersembunyi. Orang nampak dia bagus, tapi hakikatnya dia ni melakukan maksiat dengan sembunyi. Orang tak perasan dia dibuat maksiat. Yang mana terputus halkum. Pantai halkum, ni halkum lu banyak. Tekuk kita ni ada halkum. Boleh orang sebelah lembu tu. Halkum dia tu pula lah. Pantai halkum tu banyak orang. Jadi halkum dia ni terputus. Macam lembu kena sembelih. Macam ayam kena potong, kena sembelih. Ini dosa apa? Dosa saksi dusta. Mana semasa hidup tadi mula dia sanggup jadi saksi dusta. Bila rumpah dia kata menjadi saksi aku upah RM1,000. Dia sanggup jadi saksi dusta. Menyebabkan orang yang
bersalah tak bersalah, sebab dia jadi saksi. Yang tak bersalah jadi salah, kenapa dia jadi saksi? Namanya saksi dia suka. Jangan. Bila kita tak tahu, jangan cuba-cuba kita nak jadi saksi. Yang ketujuh, tak ada itu. Jadi golongan yang ketujuh, Nabi kata, satu puak yang hidup, dia terputus. Tak ada hidup. Lidah putus. Lidah putus. Bila tak ada lidah, mengalir daripada mulut, darah dan anak. Keluar darah ke mulut. Dan anak. Melilih. Ini dosa apa ni? Ini Rasulullah kata, dosa orang yang menegurkan saksi. Dia tak mau jadi saksi kemenangan. Dia satu-satu yang layak jadi saksi. Tapi bila disuruh, tak mau jadi saksi. Jadi bila dia tak jadi saksi, maka orang yang jahat tadi terlepas. Bila hakim tanya, mana saksi? Saksi tak ada. Sebenarnya ada. Dia tak mau boleh ada kena umpuk orang. Dia tak pergi mahkamah. Jadi menyebabkan tertuduh tadi yang mencuri tadi terlepas. Sebab apa saksi ke lari tak mau saksi? Itu dosa. Yang 8, yang 8 patak tu nak apa aja, dia kata datang di hari kiamat ni berpuak-puak ni. Orang yang berjalan kaki ke atas palu. Kaki di atas palu. Kaki di atas palu. Kaki atas palu je ni. Ada jenis orang main. Jenis main sukan. Orang semua naik perlu kasih atas. Aerobik bukan perlu apa. Aerobik dah. Orang senyum. Dia main kaki kata itu. Kaki lah kata. Bila kaki lah kata pada lah bawah, mengalir daripada kemaduan itu jago japunan. Belanja bokeh, tak ada seruah. Seruah datang pun tak ada di mana masuk. Belanja bokeh, nampak teriak-teriak kemaduan. Keluar darah di kemaduan. Ini dosa. Keluar banyak seperti air sungai mengalir bom. Ajaib fight, keluar, laju. Ini dosa apa ni ya Rasulullah? Rasulullah kata ini dosa daripada umat aku yang melakukan perzinahan semasa dia hidup dan melakukan zina, mati tak sempat taubat, maka balasnya di akhirat jalan. Orang panggil nungin nyong kau kaki lah kata pada lembu. Jadi mudah lapuk kan kaki dia datang, kat mana boleh dia datang juga. Kalau dia bawa tu dia buat sudah bawa. Salah dia kan melakukan perbuatan zina. Yang zina dia jadi pelacur, yang zina sampai mati dia tak tahu. Itu dosa. Yang 9 luar dalam keadaan hitam. Mana satu grup manusia keluar daripada masa, muka ni hitam, wajah ni hitam. Penuh dalam perut ni baru api ngaku. Pasal pemuka hitam ada hangus. Kenapa hangus? Kalau dalam perut dia ada baru api ngaku. Baru api ngaku di dalam perut. Jadi hangus. Kalau muka mana? Maka bila ditanya pada Nabi jawab, inilah yang 9 orang-orang yang makan harta anak yatim. Jadi barang siapa makan harta anak yatim secara zulman, secara zalim, akhirat besok Allah Ta'ala penuh dalam perut dia baru api nasi. Dia boleh makan harta yatim secara zalim, secara zalim. Yang 10 keluar daripada kubur dalam keadaan mempunyai penyakit jusan dan paros. Penyakit jusan. Jusan ni penyakit kusta. Penyakit jenis buruk-buruk, jenis kudis-kudis dah. Ni buruk ni. Daging jadi buruk. Kusta lah kita tahu kan.
pula paros. Paros ni pala tu, pala tapung ni. Putih, putih merah. Nah, kulit bertapung-tapung. Nah, kulit putih merah. Nah, putih bolong. Inilah dosa orang yang deraka pada dua ibu bapa. Orang yang deraka pada ibu bapa, mati tak sempat tobat, akhirat besok bangkit di pada masa dan keadaan penuh tubuh dia dengan penyakit. Penyakit bala dan penyakit putus. Penyakit buruk-buruk tadi. Ada pun buah yang sebelah. Dan cukup 12 dari 10 ni apa wajah berbuah-buah. Buah yang ke sebelah keluar daripada masa besok dalam keadaan gigi seperti tanduk lembu. Kalau kita lihat tanduk lembu kan, orang nak sebelah serban pantai tengok tanduk dia. Tanduk lembu jantan. Gigi ni besar macam tanduk lembu. Bibir mulut ni pula besar, bibir mulut rapat di dada. Bibir mulut ni rapat dada besar. Besar bibir pada dagu tu. Macam tilang bulu pun. Besar. Bibir mulut. Bayar bibir mulut tu. Dan pula bila bibir tu rapat di dada, bila bibir besar, mulut besar. Bila mulut besar, keluar lidah terjelai-jelai. Lidah ni jelai macam sukuan, lidah terjelai-jelai. Ini dosa apa ni? Inilah dosa orang yang berjuang orang Islam. Yang mana-mana di kalangan umat Islam ini agak mati tak sempat tobat, bangkit di akhirat tinggal lidah terjelai-jelai macam ni. Haram ini agak. Jangan kita cuba-cuba sekali-kali. Biarlah minum teko lah. Biarlah orang tu tak ada bawang sel pun minum teko lah. Nanti kita balik ke kampung, tamu gaya ni kita lemah kawan je akak ayuk. Kita tak nak awak saya tak tahu. Yang ngaji pondok saya tak tahu. Lah minum lah sekali-sekali kawan. Awak ni tak ada bawah selasu ni teko. Kita pun minum. Salahnya mati tak ada apa. Keluar lidah terjelai-jelai pada masyarakat. Dan akhir sekali puak yang ke-12. Maka puak yang ke-12 adalah wajahnya seperti bulan purnama. Wajah ni macam kita lihat bulan cantik sungguh. Yang oleh lagu mana? Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, dia beramal soleh. Jadi dalam 12 grup ni, 12 puak di akhirat ni, umat Islam, satu puak saja yang masuk situ. Belah lagi pasal benar, masuk neraka. Kerana dosanya dia buat. Ada ya. Jadi, bagaimanapun wajib kita percaya, tiap dia mati akan dibangkit semula di akhirat. Kalau jelas Allah Ta'ala nas, yauma yunfakhu fis-suri, serta kalau ditiup sangkakala kali yang kedua, fatatu ta'afwaja, keluar daripada kubur tu, datang menghadap Allah dalam keadaan berkuah-kuah. Jangan dihimpunkan ke mahsyar. Wallahu a'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Wala 'ala la quwwata illa billah.